إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi menggunakan tafsir Al-Munir, juzuk ke-28 surah Al-Mujadilah. Kita dah sampai yang ke-11 yang lepas, yang ke-11. Ya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi kelapangan dari tempat duduk kamu, yakni untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kepada kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Kita dah pun bincang beberapa perkara. Kita sampai pada perbincangan dalam sebuah hadis dalam As-Sunan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat di mana baginda sampai. Di mana baginda duduk, maka di situlah dia di majlis dan para sahabat akan duduk di situ. Ini zaman Nabi ya. Mana Nabi duduk, situ jadi majlis dan sahabat akan mengelilingi Rasulullah. Zaman tu tak ada mikrofon lagi. Jadi mana Nabi duduk, situ sahabat duduk dan dia akan jadi majlis di situ. Dan apabila Nabi duduk di situ, para sahabat pun membuat duduk berhampiran ataupun berdekatan dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk di sisi kanan baginda, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di sisi kiri baginda, sedangkan yang duduk di depan baginda adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena mereka berdua termasuk orang yang bertugas menulis wahyu dan Rasulullah memang menyuruh hal itu kepada mereka berdua. So, bila Nabi buat majlis, duduk belah kanan Sayyidina Abu Bakar, duduk belah kiri Sayyidina Umar, duduk yang depan ni Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Biasanya begitu. Kenapa jadi begitu? Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata, liyadini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata, hendaklah orang yang duduk di sampingku adalah orang yang cerdas dan bijak di kalangan kalian, kemudian diikuti oleh orang-orang yang tingkatannya setelah mereka, begitu seterusnya. Jadi Nabi nak memang begitu. Orang yang paling bijak akan duduk dekat dengan Nabi. Kenapa? Mereka inilah yang akan menyampaikan apa yang Nabi sampaikan kepada orang lain. Sebab tu tak semua di kalangan sahabat Nabi ini faqih. Ya. Tak semua di kalangan sahabat Nabi ini alim. Darjat kefaqihan dan kealiman para sahabat Nabi juga berbeza. Tak semua juga sahabat Nabi meriwayatkan hadis. Sebab itu kalau kita dengar hadis, walaupun ribuan para sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, tapi yang meriwayatkan hadis ini tak ramai. Kita akan dengar beberapa nama yang tertentu, yang masyhur.
Jadi begitulah Nabi menyusunnya. Yang paling alim, maka mereka akan duduk dekat dengan Nabi. So mereka inilah yang nanti akan sampaikan kepada orang lain. Itu memang kehendak Nabi SAW. Baik. Kemudian ulama berbeza pandangan tentang boleh atau tidak berdiri untuk beri penghormatan kepada orang lain yang datang. Sebabkan kita dah bincang dalam kuliah yang lepas, bila ahli Badar datang, tak ada orang bagi orang duduk untuk ahli Badar. Jadi Nabi suruh beberapa orang bangun untuk ahli Badar duduk di situ. Maka para ulama bincang boleh atau tidak berdiri untuk memberi penghormatan kepada orang lain. Di antara pandangan ulama tentang hal ini, ada yang memperbolehkan. Dia kata boleh. Boleh. Dengan mereka berhujah satu hadis daripada Abu Daud, dan hadis ini diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah untuk tuan kamu. Dan Nabi sebut benda ni ketika tu Sa'ad bin Mu'adz masa perang Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz pun pada ketika tu dia cedera, Nabi nanti dia jadi hakim. So bila Sa'ad bin Mu'adz sampai, Nabi kata, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah. Sebab tuan kamu dah datang. Dia hakim. Nabi suruh berdiri. Maka para ulama yang bersetuju menyatakan hukum boleh berdiri apabila orang-orang tertentu datang menggunakan hadis ini. Namun ada ulama yang melarang. Dia kata tak boleh. Tak boleh nak bangun orang mari, tak boleh bangun. Baik, mereka juga ada dalil dia. Mereka berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man ahabba an yatamathala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang senang orang berdiri, dia suka orang berdiri untuk menghormati dan mengagungkannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya dari api neraka. Nabi kata siapa suka, dia mari itu dia suka orang berdiri, orang mengagungkan dia, Nabi kata siapkan tempat daripada api neraka. Baik. Maka para ulama yang menyatakan tak boleh, mereka berhujahkan hadis ini. So dia kata tak boleh berdasarkan hadis ini. Baik. Lalu ada huraian di sini disebut, dia kata hal itu boleh dilakukan ketika menyambut kedatangan. Sebahagian ulama pula yang kata boleh kalau menyambut kedatangan daripada orang yang musafir umpamanya, dia lama tak balik, kemudian dia balik. Sebahagian ulama kata dalam hal ini boleh juga kepada hakim ataupun pemimpin di wilayah kekuasaan. Ada sebahagian ulama kata boleh kepada golongan tertentu, orang musafir balik, hakim. Kalau dalam mahkamah, bila hakim sampai berdiri, kemudian begitu juga pemimpin, dia tak boleh. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah Sa'ad bin Mu'adz di atas, supaya hakim itu umpamanya dia dihormati perkataannya. Kalau hakim tak dihormati perkataannya, dia akan jadi karut dalam mahkamah. Jadi hakim ni dia mestilah dipandang macam orang gah, ada takut. Sebab tu tak boleh sembang dalam mahkamah. Hakim boleh bagi arahan keluar orang sembang.
Okey. Baik. Jadi wallahu taala alam. Sebab dia dalam as-sunan diriwayatkan bahawasanya tidak ada satu pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekalipun begitu, ketika baginda datang, mereka tidak berdiri untuk memberikan hormat kepada baginda kerana mereka tahu baginda membenci hal itu. Jadi ada perbincangan antara kedua dalil lah. Yang tak setuju dia berkata Nabi pun bila Nabi sampai, Nabi tak suka sahabat-sahabat Nabi bangun. Jadi dua hadis ini macam seolah-olah kontra. Nabi kalau Nabi sampai, Nabi tak suka sahabat bangun. Tapi bila Sa'ad bin Mu'az sampai, Nabi suruh bangun. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini menunjukkan Nabi itu sendiri seorang yang wara'. Kan? Nabi seorang yang wara'. Nabi tak suka para sahabat Nabi bangun. Kan? Takut nanti sahabat ia menjadi satu contoh manusia akan melampau, mengagung-agungkan manusia yang lain. Allah Ta'ala ada mungkin dari sudut itu. Ada pun hadis yang Nabi sebut, siapa yang suka orang berdiri untuk menghormati dan mengagungkannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat daripada api neraka. Hadis itu kepada orang yang datang, bukan orang yang mari, orang yang tunggu. Yang tadi, yang hadis Sa'ad bin Mu'az ni, Nabi kata bangunlah kepada Tuhan kamu. Bangun tu untuk siapa? Untuk hak duduk lah. Tapi hadis yang Nabi kata siapa suka dia mari situ orang bangun, dia suka. Maksudnya orang hak main, bukan orang hak duduk. Faham tak? Maknanya di sini ada sifat sombong. Berbeza hadis Sa'ad bin Mu'az kepada orang yang duduk, Nabi suruh bangun. Hadis yang satu lagi, hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud apa semua ni, yang ni orang hak mari. Dia mari dia kata pasal apa tak bangun ni? Dia ada rasa sombong. Hak sombong tu Nabi kata orang yang macam ni hendaklah dia mempersiapkan tempat dia daripada api neraka. Siap tak? Kerana kesombongan yang ada pada diri dia. Baik. Jadi wallahu ta'ala alam, yang lebih saya lebih cenderung pada pandangan boleh untuk bangun pada golongan tertentu seperti yang dibicarakan pemimpin, para ulama. Namun kita bangun itu sebagai penghormatan, bukanlah sebagai mensucikan dia. Wallahu a'lam. Baik. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Apabila diminta untuk berdiri, maka hendaklah kamu berdiri. Baik. Apabila ada sebahagian hadirin dalam majlis, dia duduk, pakat duduk, kemudian tuan mempunyai majlis tu, dia minta supaya bangun sebab dia ada tetamu yang istimewa. Dia minta tuan yang duduk depan 2-3 orang tolong bangun, duduk tempat lain saya ada, maka hendaklah bangun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nescaya Allah akan mengangkat darjat orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Baik. Bila Allah dah cerita macam tu, kemudian Allah sebut tentang Allah mengangkat darjat dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang beriman, golongan yang kedua adalah orang yang berilmu, orang alim, para ulama. Baik. Siapa yang tergabung
antara keduanya, iman dan ilmu. Dia beriman dan dia alim, maka darjat dia lebih tinggi lagi. So ada yang dia beriman tapi dia tak alim. Dia beriman, dia soleh, tapi dia tak alim. So siapa yang ada gabungan antara dia soleh, dia beriman, kemudian dia alim pula, maka lebih tinggilah darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Tufail Amir bin Wasilah bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith bertemu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Uthman. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan sebagai gubernur Makkah, menunjukkannya, yakni apa nama, Tufail bin Amir ni, Nafi' bin Abdul Harith ini ditunjukkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Makkah. Lalu Umar bin Al-Khattab ni dia tanya, siapa orang yang kamu telah lantik sebagai pengganti sementara diri kamu untuk memimpin penduduk Al-Wadi? Lalu dia berkata, aku menunjukkan Ibnu Abza. Umar Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza tu? Kemudian dia jawab, dia adalah salah seorang maula kami. Maula ni maksudnya bekas hamba. Umar dia lantik Nafi' bin Abdul Harith. Kemudian bila Nafi' bin Abdul Harith pergi jumpa Sayyidina Umar tanya, siapa yang kamu lantik untuk menjadi pengganti kamu memimpin Al-Wadi, penduduk Makkah? Kemudian dia kata, aku melantik Ibnu Abza. Sayyidina Umar tanya, siapa Ibnu Abza tu? Dia kata, Ibnu Abza ni bekas hamba abdi. Kemudian Sayyidina Umar kata, adakah kamu menunjukkan seorang maula bekas hamba sebagai pengganti untuk memimpin mereka? Jadi macam Sayyidina Umar tak puas hati, takkanlah lantik ini bekas hamba pergi jadi memimpin di Al-Wadi ni. Lalu katanya, dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia, yakni Ibnu Abza, walaupun dia bekas hamba, dia adalah orang yang qari, yakni dalam bacaan Al-Quran dia bagus. Dia memiliki ilmu tentang faraid, tentang harta pusaka, pembahagian harta pusaka. Kemudian sekaligus seorang qadi. Qadi ini kalau zaman dulu dia bukan macam zaman sekarang. Sekarang kalau sebut qadi ini lebih pada macam nikah kahwin lah. Dulu qadi ini mengetahui hukum hakam dan melayakkan dia jadi hakim. Kan? Zaman dulu. Lalu Umar bin Khattab dia kata, ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian memang benar-benar telah bersabda, sesungguhnya Allah dengan kitab ini, yakni Al-Quran, mengangkat satu kaum dan merendahkan satu kaum yang lain. Sayyidina Umar dia mula-mula dia terkejut pasal apa lantik bekas hamba. Tapi bila diberi penerangan, walaupun dia ini bekas hamba, dia alim, dia qadi, Sayyidina Umar kata, memang betul lah Nabi kata Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan satu kaum lagi dengan Al-Quran. Jadi kemuliaan Ibnu Abza ni kerana dia alim dalam ilmu Al-Quran. Baik. Kemudian ada beberapa perbincangan yang lain lagi tentang hukum hakam ayat 11 ni. Iaitu jika seorang duduk di satu tempat dalam masjid, orang lain dia tak boleh suruh berdiri supaya tempat duduknya dia nak duduk. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jumu'ah thumma yukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fihi walakin yaqulu
ifsahu, jangan seorang dari kalian membuat saudaranya berdiri meninggalkan tempat duduknya, dan yang pada hari Jumaat kemudian dia menggantikannya tempat duduknya, akan tetapi hendaklah berkata tolong beri ke lapangan, maksudnya beri ruang untuk tempat duduk. Kenapa sebut hari Jumaat? Biasanya hari Jumaat dalam masjid penuh. Nabi kata apabila seseorang tu dah duduk, kita tak boleh lagi hang bangun pergi duduk tempat lain, aku nak duduk sini, yang tu tak boleh. Tapi kalau minta ke lapangan boleh. Minta ke lapangan boleh. Tuan-tuan yang biasa pergi Mekah, yang biasa pergi Mekah lah selalu crowded. Kadang sempit lah tu. Dia main nak celah lagi. Mulalah dulu teringat silat pulut dengan belajar dulu masa budak-budak kan. Mula nak hangat kan. Kita dah sikit sangat ruang, dia nak duduk lagi. Tapi apabila Allah sebut idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, apabila diminta kepada kamu untuk lapangkan, hendaklah kamu lapangkan, dan Allah akan lapangkan kamu dalam semua hal. Bila kita fikir ayat ni balik, tak jadi nak marah, kerana ini peluang untuk Allah lapangkan kita dalam semua hal. Kita dah bincang dulu kan, Allah boleh melapangkan rezeki, Allah boleh melapangkan jiwa, Allah boleh melapangkan kubur kita nanti, Allah boleh melapangkan semuanya. Dengan kenapa? Kerana kita memberi kelapangan dalam sesuatu majlis. So bila kita fikir balik ayat ni, tak apalah, sempit pun sempit lah, sebab ini perintah Allah dan Allah akan melapangkan kita. Baik. Tapi kalau saja nak pergi ambil tempat orang, dia bincang dalam hal ini, dia tak boleh. Jika ada seseorang sebut, yakni si A minta kepada orang lain, yakni si B, agar si B pergi ke masjid pagi-pagi dan carikan tempat duduk untuk dirinya, hal itu adalah boleh dan tidak makruh. Lalu si A sudah datang, si B berdiri dari tempat duduk yang ia tempati untuk si A tersebut, dia yang ini boleh. Maknanya kalau dia nak duduk depan, dia tak lapang, mungkinlah anak dia ada kelapangan, dia tepi cuk tempat ayah kat depan. Anak dia duduk depan, sehari bila ayah dia sampai, kemudian ayah dia duduk kat situ, anak dia pergi tempat lain, yang tu boleh. Adapun saja-saja nak cuk, anak dia main bos jadah 3. Dia abang long dia, bungsu dia, bapak dia pula, orang nak main depan tak boleh ada sejadah. Ni bukan sejadah Tok Bilal belakang ni, tak. Ni saja kita tempah, yang tu tak boleh. Nak ambil orang tu duduk situ, dia sampai orang tu bangun di tempat lain, dia duduk, yang tu boleh. Teringat dulu masa belajar dulu kat Jordan, dia kalau nak pergi daripada Karak pergi ke Amman, dia coaster, kadang nak naik coaster tu berebut. Hatta kadang nak pergi ke jamiah, nak pergi universiti pun berebut. Kadang ada arak ni, kita berebut, dia naik, kita nak duduk lah, mahjuz. Hadha kullu mahjuz. Dia tahan ni semua dah aku tertempah. Main macam tu je noh. Tertempah untuk kawan-kawan dia tak dapat. Kita berebut nak naik poster tu, dia dapat naik seorang, dia tertempah habis semua. Tak boleh tu. Baik. Kemudian seseorang dia lebih berhak atas tempat duduknya, sehingga dia pergi meninggalkannya. Dalam erti kata dia tak main ke tempat itu. Kalau dia pergi sebentar untuk satu keperluan dan dia kemudian ataupun dia tidak kembali lagi ke tempat duduknya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum aw man qama min majlisi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bih." Jika salah seorang dari kalian berdiri meninggalkan tempat duduknya, atau barang siapa berdiri meninggalkan tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi tempat duduknya, maka ia adalah orang yang lebih berhak atas tempat duduknya itu.
Maksudnya dia dah duduk dah situ, kemudian oleh kerana dia mai awal masjid, dia rasa nak kencing, kan? Dia pun keluar, dia beritahu ni kata ni tempat saya lah. Mungkin dia pesan ke orang kan. Mungkin dia pesan ke orang, kalau zaman PKP ni tak apa dah bawa sejadah sendiri, orang tengok sejadah orang tak main dah. Kalau masa tak ada sejadah sendiri ni, kan? Dia beritahu kawan ni, jaga ni tempat aku ni, nak pergi tandas Ustaz. Dia pergi tandas, kemudian dia main, dia lebih berhak tempat orang lain. Kalau diberitahu ni ada tempat sahabat ni, dia pergi tandas Ustaz, orang tu tak boleh kata peduli apa siapa suruh pergi tandas, dah tak boleh. Sebab orang tu dia dah dapat dah, dia lebih berhak. Ini Islam. Ini Islam. Saya pernah dulu masa di Perancis, masa belajar tu, cuti pergi ke Eropah, kan? Pergi ke Eropah. Mula-mula nak jadi strawberry picker lah, kan? Nak kerja kutip strawberry tu. Tapi masa tu duk bersaing dengan orang Eropah. Kita baru tengok buah strawberry, mereka dah memang buah tu buah mereka. Tak jadi ya. Kalau kutip buah rambutan kita menang kot. Ni buah mereka dah tak jadi, pakai jalan-jalan lah. Kemudian daripada UK tu pergi ke Perancis, ada nak masuk dalam satu tempat tu, batok. Perut ni punya lapang sebab tak makan. Nak makan, nak cari kedai orang Islam ni memang susah. Kecuali ada tempat-tempat tertentu lah. Susah. Jadi perut ni Allah, dengan ayak pun tak minum lagi, duk batok ni. Kemudian belakang saya ada perempuan Itali, berdasarkan dia punya percakapan dia. Sebab masa di universiti tu pernah ambil 1-2 subjek bahasa Itali. Jadi tahulah dia punya slang tu. Saya pun tengok ada mesin minum ayam tu, keluar pada barisan nak minum ayam, dia pun nampak. Kemudian patah balik, dia marah, dia maki. Dia tak mana boleh dia cakap Inggeris, slang Itali. Mana boleh, dah keluar pada balik, tak boleh dah duduk sini dah. Padahal kalau dalam Islam, siapa yang lebih berhak tempat tu? Kita. Tapi tak, dia tak mahu. Dah keluar pada balik, kita tak ada. Tapi dalam Islam, walaupun duduk dalam masjid, dia keluar pergi buang air kecil, kemudian dia main balik, dia lebih berhak tempat tu. Hatta kalau ada orang dah duduk, dia boleh bagi tahu ni tempat aku tadi ni, aku pergi ni. Orang tu kena bangun sebab orang yang awal tu lebih berhak duduk di situ. Baik. Dia kalau tahu hak masing-masing, dia akan jadi balah. Tak jadi balah, dah tahu dah. Yang duk jadi balah tu pasal tak tahu hukum. Orang tu pergi tandai, dia patah balik, dia tanya tempat saya, dunia apa aku? Siapa seorang keluar? Dia jadi balah. Tapi kalau masing-masing tahu hukum, dia tak jadi balah. Macam juga dalam Islam, kalau kata orang main kat rumah, dia nak jadi tetamu, tuan rumah ada hak tak untuk bagi tahu, minta maaf saya tak sedia untuk terima tetamu ni? Boleh tak? Boleh. Dia boleh habaq kata minta maaf saya tak sedia untuk nak terima tetamu lah ni. Boleh. Tapi bila orang tak faham agama, dia pergi jajah kopi rumah dia, tak panggil masuk, siap kata tak terima tamu. Dia jadi harum macam tu. Konflik tu berlaku kerana ada yang faham hukum dan ada yang tak faham hukum. Kalau masing-masing faham, dia tak jadi masalah. Baik. Antaranya lagi, perbincangan dalam hal ini, dia tentang Allah meninggikan darjat orang beriman dan orang alim. Ayat walladzina utul ilm juga menunjukkan bahawa kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ilmu dan iman, bukan dengan siapa lebih dulu menempati tempat duduk terdepan. Pertama-tamanya Allah
memuji seorang mukmin dengan keimanannya dan kemudian dengan ilmunya. Terdapat banyak hadis menjelaskan tentang kemuliaan para ulama ini. Antaranya ada sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u thumma al-ulama thumma asy-syuhada." Pada hari kiamat ada 3 golongan yang akan beri syafaat, iaitu para nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada. Yani antara yang boleh bagi syafaat, para nabi, kemudian ulama, thumma syuhada. Baik. Tuan-tuan, kita dah pernah bincang dulu tentang bagaimana Sayyidina Umar berhadapan dengan Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Kita ulang balik sebab untuk kita nak refresh bila kita jumpa ayat ini. Sayyidina Umar semasa jadi khalifah, Khawlah binti Tha'labah, ini ayat pertama surah Al-Mujadilah dulu kita belajar kan. Bila dia berjalan dengan pembantunya, dia naik kenderaan, Khawlah binti Tha'labah, seorang wanita yang telah tua, tahan khalifah. Lalu khalifah turun ke kenderaan, berhenti, berdiri. Khawlah dengan dia duduk macam dia bagi teguran, nasihat. Sayyidina Umar berdiri, tunduk, dengar sungguh-sungguh. Jadi pembantu jadi pelik. Siapa berani ni? Sayyidina Umar ini bukan orang lain, ini Sayyidina Umar. Syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar boleh berdiri, tercegat, tunduk, dengar perkataan, teguran seorang wanita tua. Lalu bila pembantu dia tanya kenapa, dia kata, wanita ini, tahukah kamu, ini Khawlah binti Tha'labah. Ya Allah telah mendengar perkataannya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar perkataan Khawlah, siapa aku untuk tak dengar perkataannya? Maksudnya sikap Sayyidina Umar telah memberikan perhatian, mendengar sungguh-sungguh apabila Allah dengar perkataan orang ini. Apabila Allah memuliakan Khawlah, maka Sayyidina Umar perlu memuliakan Khawlah. Pada ketika itu, orang-orang yang diturunkan ayat Al-Quran untuk memujinya, memuliakannya, seperti Khawlah binti Tha'labah, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidatina Aisyah, orang yang secara khusus, dan beberapa sahabat yang lain lagi, yang secara khusus Allah memuliakan mereka. Pada zaman ini, orang-orang yang secara khusus itu sudah tidak ada. Jadi, siapa yang kita nak muliakan? Yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat beberapa golongan. Yang pertamanya orang beriman dan yang keduanya orang alim, para ulama. So kalau Allah mengangkat darjat dua golongan ini, kenapa kita tak mengangkat darjat mereka? Bersikap seperti mana sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar. Allah telah mengangkat darjat dua golongan ini, tiba-tiba kita tak mengangkat darjat dua golongan ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Facebook, saya suka sebut Facebook ni sebab zaman dari memang zaman tu dah. Kadang-kadang orang duduk pendekehkan para ulama, hina, kata macam-macam. Sedangkan Allah sebut, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Sama ke? Soalan ni sebenarnya tak perlu jawab pun. Confirm tak sama. Confirm tak sama. Dan kemudian Allah sebut sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pengajaran.
Dia menghormati para ulama ni. Hadis Abu Musa Asy'ari, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ijlalillahi ikrama di syaibah. Inna min ijlalillahi ikrama di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fi wal jafi anhu wa ikrama di sultani al-muqsit. Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah, iaitu memuliakan orang tua yang muslim, orang yang hafal Al-Quran tanpa berlebihan, dan itu juga tanpa longgar di dalamnya, dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Baik, maknanya dalam hal ini dah disebut tentang memuliakan orang tua, kemudian orang hamil Al-Quran, maksudnya dia membawa Al-Quran itu bukan sekadar dia hafal, bahkan dia membawa ilmu Al-Quran itu sendiri. Itu masuk ulama. Dan maknanya di dalam penghormatan ini tak terlalu melampau sampai mensucikan. Yang kita lihat para ulama kita kena hormat, kedudukan dia telah diangkat oleh Allah. Tapi penghormatan itu bukan pensucian. Seperti mana berlaku di dalam, kalau tuan-tuan tengok Breli kan, kat India tu, Breli geng-geng sorban hijau. Dan tuan-tuan pergi ke Mekah, tengok ni sorban hijau, tengok bercelak kan, kadang-kadang tu geng Breli tu. Taklah kita sebut semuanya. Baik. Tuan-tuan kalau tengok video-video geng-geng Breli ni, Allah, dia punya tok guru dia tu pergi cium tangan, cium kaki, ada yang pergi sujud depan tok guru. Yang tu dia dah masuk dalam mensucikan. Hatta kalau di Malaysia ni pun dia kadang-kadang dia aliran. Kalau tok guru dia cakap salah macam mana pun, dia akan cari juga hujah untuk membenarkan apa yang tok guru dia kata. Itu kira macam salah pun dia cari hujah untuk membenarkan. Itu masuk dalam bab mensucikan. Itu tak boleh. Tapi menghormati kena. Kan? Dan jangan pula sampai terlalu dia sebut berlonggar-longgar. Maksudnya macam ulama ni kira macam tak ada apa, sama je dengan orang biasa. Macam mana aku kata orang biasa, ulama pun sama. Dan yang ini berlaku kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook. Kadang tuan-tuan orang kata aku ni orang sunnah. Kadang-kadang daripada guru itulah dia ambil ilmu-ilmu sunnah ni. Tiba-tiba apabila perbezaan guru dia tu dengan perbezaan politik dia, lalu dia hina, perlekehkan, memperkecilkan. Pada guru itulah dia ambil ilmu sunnah dulu. Hani tak kena. Dalam satu hadis Ubadah bin Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak orang alim. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir. Baik, Nabi sebut bukan termasuk umat aku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Kena hormat orang yang lebih tua, sayang orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim juga termasuk. Taus rahimahullah dia kata termasuk sunnah iaitu menghormati orang alim. Termasuk sunnah menghormati orang alim. Kadang duduk mengaku orang sunnah tapi memperlekehkan, memperkecilkan, maki, ajak orang. Kadang-kadang dia tak maki, dia bubuh satu pos mengajak orang lain untuk maki orang tu. Ulama. Siapa tengok pos dia pun rasa macam nak kata kat orang tu, dia mula.
Tuan-tuan, dia dalam Islam ni ada saham pahala, ada juga saham dosa. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat ini min ghairi yintaqasu bi syai' min siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, dia akan dapat pahala yang dia buat dan pahala orang lain buat sampai hari kiamat. Dia mula dulu. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ لَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa mula satu yang buruk dan keburukan dia itu orang lain ikut, dia akan dapat dosa dia buat dan dosa orang lain buat. Hati-hati. Ada dosa yang pribadi dia buat seorang, orang lain pun tak tahu, itu dosa dia. Tak ada kena-mena dengan orang lain. Ada dosa dia buat orang ikut. Bahaya. Dia buat tu menjadi ikutan. Itu bahaya. Dikhawatiri ia akan menjadi saham dosa. Tak ada pasal-pasal buat satu post, yang post tu di Facebook, orang rasa macam rasa nak marah, nak maki. Dia tahu bukan aku suruh dia maki, dah buat post tu memang kita tengok pun kita tahu apa tujuan dia. Apatah lagi post tu mengajak maki berjemaah terhadap para ulama. Lagi buruk. Yang Allah telah mengangkat darjat mereka. Baik. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam, disebut berdasarkan nas-nas tersebut jelaslah bahawa kewajipan setiap muslim terhadap para ulama dan orang-orang saleh adalah mencintai dan menyukai mereka, hormat dan memuliakan mereka tanpa berlebihan ataupun merendahkan sebagaimana telah dijelaskan. Mengolok-olok ulama atau orang saleh, mengejek atau memperlekehkan mereka tentu saja bertentangan dengan perintah untuk mencintai dan memuliakan mereka. Memperlekehkan ulama dan orang saleh sama artinya dengan hina dan merendahkan mereka. Sebut ini. Jadi tuan-tuan, Allah dah angkat darjat para ulama, orang beriman, maka kita angkat, bukan susah, sayang dengan golongan macam ini. Kadang ada orang dia dalam hati dia tak boleh tengok orang beriman, orang saleh dia tak boleh tengok. Dia hati dia rasa sakit je. Bahaya ni. Bahaya. Sebab Allah sebut Rabbana la taj'al fi Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan kami, janganlah jadikan dalam hati kami ini ada penyakit, rasa sakit hati, rasa dengki dengan orang beriman. Yang ini penyakit ni. Dan penyakit ni Allah ajak kita supaya minta doa. Jangan ada rasa sakit hati, rasa benci pada orang beriman. Baik, apatah lagi apabila terkumpul duanya, beriman dan alim. Lebih lagi. Baik, insya-Allah nanti jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung dalam ayat seterusnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau ada kesalahan bahasa, mohon maaf. Dan sesudah ini aku berqauliha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.